Tak ada soalan. Ni warna pulak ni, dia kata kalau malah ngak buat gitu, dia kata basuh 20 minit, spin, lepas tu baru letak sabun, basuh macam biasa. Basuh 20 minit. Lepas tu spin. Spin buat apa? Spin tu bukan ngering tu kan? So, basuh 20 minit, basuh lah. Bersabun kemudian, kau pandai lagi lah. Biar mesin basuh tu 10 kali pusing. Tak payahlah. Buat penuh mesin basuh je. Oh, nak susah buat penuh mesin basuh. Kau boleh pakai 2-3 tahun, boleh pakai setahun je. Oh, ni tanya kalau ada bubuh pewangi ataupun soft liner, apa panggil? Kemudian tu macam nak start suci ke tidak? Bubuh pewangi. Tu hak elang dah TV tu, hak terbang bunga-bunga tu. Ha? Dah, tu dah. Hak kan ada TV tu kan. Hak terbang bunga-bunga tu. Lepas tu tanya, kalau ada bubuh pewangi atau apa ni? Kemudian tu macam mana ustaz, suci ke tidak? Kenapa timbul suci ke tidak? Di bubuh pewangi tu bubuh masa mana? Bubuh awal-awal? Ke bubuh kemudian? Ha? Bubuh kemudian? Mana beres dah 3 kali mesin basuh pusing. Baru bubuh benda tu. Ha? Mana? Bubuh masa mana pewangi? Pewangi bubuh masa mana? Bubuh sekali sabun awal-awal. Bubuh sekali sabun. So dah je buat ni. Jangan kita marah dia orang kan. So dah je buat ni. Bubuh sekali sabun ada? Ke tak? Bubuh pewangi. Pewangi tu bubuh sekali sabun. Bubuh sabun, lepas tu bubuh pewangi. Ya ke tak? Oh, ni taknya cara belaka ni. Agak ke bini belaka nak buat raya. Ji? Haji tahu lah. Bubuh sabun, lepas tu bubuh pewangi lalu. Bubuh? Sabun, pewangi sekali. Ya je? Oh, petok lain. Lepas tu, sabun petok lain. Pewangi petok lain. Mana bubuh sekali lah. Bubuh sekali lah. Tak ada masalah tu. Dia sekarang ni, dia pewangi ni, dia gini je. Dia air mutlak ni jangan berubah sehingga kan tak panggil air. Dia kena panggil air sabun, air pewangi. Bukan air mutlak. Berubah bau tak apa. Macam contohnya air klorin tu. Air klorin air pahit tu dia panggil air mutlak. Sebab memang berubah. Bau air klorin pun lain. Rasa pun pahit. Tapi berubah sikit. Kekal air mutlak. Dia kalau pewangi tak ada masalah. Kalau berubah sikit-sikit. Air berubah sikit tak ada masalah. Air kekal mutlak. Suci ke tidak maksud dia apa? Pewangi tu suci tak ada masalah. Cuma dengan air sabun, air pewangi boleh tak nak menyucikan najis. Kali pertama tu tak boleh lah sebab dia berubah banyak sangat. Kali pertama tak boleh menyucikan najis. Apabila air sabun, air pewangi tu keluar dah, air kedua ketiga tu yang akan menyucikan najis. Padak ni najis ni. Sebab tu kalau yakin najis macam selimut tadi, cadar tadi, air kecing budok yang kita tak basuh kat luar, kita boleh mesin basuh, buatlah boleh 4 kali pusingan ke. 5 kali pusingan kau pandai lah. Tapi kalau semata-mata basuh pakaian kotor, selama-lama ni guna mesin basuh, tu tak ada isu, sabun, pewangi, keluar baju tu memang nampak keluar bunga di baju tu, wanginya. Tak apa sebab itu baju kotor bukan baju najis. Tak ada isu tu. Sekarang kalau najis, yakin najis, cadar selimut budak kecing tadi, buatlah lebih sikit. Pusingan mesin basuh tu boleh 4 kali 5 kali ke. Tapi kalau hanya basuh pakaian kotor, tak ada isu tu.
Buh sabun, buh pewangi. Jadi suci ke tak? Dia suci daripada awal. Dia bukan najis. Oh, ni soalan. Dia soal dulu ke saya jawab dulu ni. Kalau air kencing pada cadar ataupun selimut belum kering. Belum kering. Tetapi terus masuk mesin basuh. Maksudnya dia terus masuk kadang-kadang basah. Tu macam mana pula ustaz? Dia gini, dia bukan kering. Dia bukan kering kontan. Maknanya tak ada dah jirim. Cuma dia basah saja dengan bawah. Kalau kita perah, tak keluar air. Faham tak ni? Kalau kita perah, tak keluar air. Memang tak ada air. Tapi kalau perah tu keluar air, masih lagi dipanggil ada air. Tiba-tiba dengan air tu juga, dia buah mesin basuh. Dia segang nak pegang macam mana. Sekarang ni dia bubuh mesin basuh selimut cadar yang masa lagi belum kering air kencing. Maknanya kalau perah keluar air, maknanya dia basuh sekali dengan air. Kalau dia buat gitu, walaupun tak bubuh sabung sekalipun, dia pun datangkan air atas. Air tu automatik dihukumkan najis. Sebab bercampur dengan jirim air kencing yang masih lagi dia tak perah. Mana apa ni? Air sudah bertambah timbangan. Maka air yang pertama tu najis. Tak ada masalah. Najis tak ada masalah, najis. Lepas tu air najis tu dia pun bubuh sabung. Ada soalan dia. Maknanya air kencing pada cadar atau berselimut belum kering. Tapi terus masuk mesin basuh. Maksudnya dia terus masuk kadang-kadang basah. Itu macam mana? Air pertama tu najis. Tapi tak apalah. Ia bersabung lah air najis tu. Bersabung. Berpewangi. Itu air najis. Air datang. Ada jirim. Ada air. Automatik air tu najis. Air najis tu pun keluar. Masuk dalam parit. Maka pakaian dulu masalah hukum najis. Dia pun datang air kali yang kedua. Air kali kedua tu akan menyucikan najis. Air kali ketiga dapat pahala sunat kali yang kedua. Itu ya. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kalau dia sekalikan dengan air najis sekalipun tidak ada apa-apa. Tapi yang pertama sah air itu najis. Yang pertama sah air itu najis. Walaupun air mesin basuh itu datang, tetapi dia sudah bercampur dengan jirim air kencing. Mana yang pertama walau macam mana pun tetap air itu najis. Jadi dia buah air sabung, dia buah pewangi dalam air najis. Tak ada masalah. Tak apa-apa. Mesin basuh pusing. Habis sifat najis. Tapi takkan disuci. Sebab air dalam mesin basuh tu najis belaka. Nak suci macam mana? Maka air najis tu pun keluar habis. Masuk air kali kedua. Air yang kedua tu lah air akan menyucikan segala najis yang ada. Tak ada apa-apa pun kalau malah nak perah air kencing. Tapi seeloknya biarlah. Kalau seumpama tu buatlah. 4 pusingan ke 5 pusingan. Mana yang kedua, basuh najis yang pertama hak wajib. Yang ketiga dapat pahala sunat yang kedua. Yang keempat dapat pahala sunat yang ketiga. Faham? Ini cerita hak betul-betul najis ni. Ini semua cerita hak betul-betul najis. Dan ni saya di sini bukan kata nak suruh pusing hilangkan najis dahulu, tak payah. Mana hak pertama tu pun bubuh sabun lalu pun tak apa. Bukan kata kok ustaz ajar suruh pusing dulu, jangan bubuh sabun lagi. Tak payah buat gitu, bubuh sabun lalulah. Tak usah nyusah pula. Nak cerita kalau nak pergi nampak suci dah pakaian baru bersabun. Tak payah buat gitu. Buat mesin basuh ni 3 kali kan. Bukan sekali. Ada ni. Mana kalau lah selimut cadar tu air kencing budak. Tadi saya sebut tadi kan. Sekali dengan air kencing tak kering pun. Nak bubuh pun. Bubuh sabun lalu. Cuma nak cerita air pertama tu air najis. Tu je lah. Sama juga kalau lah air kencing di cadar selimut kering dah.
Dia bubuh dalam mesin basuh, dia bubuh sabun lalu. Bubuh lah. Tapi nak ceritanya, suci tak dengan bersihan pertama? Tak akan suci. Sebab air sabun bukan air mutlak. Lepas tu bukan sekali tu je mesin basuh. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat boleh buat kan? Tak payah susah. Jangan saya sebut tadi kalau nak buat, biar pusing dulu, biar hilang sifat bubuh sabun. Tak payah susah gitu, mesin basuh automatik kan? Mesin automatik. Mana bubuh cadar selimut yang yakin najis kecil budak, bubuh sabun lalu kali pertama susahnya bubuh pewangi lalu dah. Pada ni bubuh lalu dah sabun. Cuma nak cerita suci tak? Suci apa yang sabun? Lepas tu yang bersabun kita ada 2 kali, 3 kali, 4 kali kan, siapanya. Cuma nak cerita air sabun yang pertama suci ke tak? Tak. Sebab itu bukan mutlak. Air sabun tu keluar, air kedua, kali 3, iaitu akan menyucikan. Tak susah lah. Tak usah kata nak gerakkan mesin basuh dahulu tanpa bersabun. Jadi banyak kerja pula letak dalam tu, apa kata ni? Tu tekan tak? 2 ke 3 ke 4 kan ke macam mana? Saya mengakulah. Mesin basuh saya tak pandai. Gitu je. Tak pandai nak pecek ok mana, nak tekan ok mana, tak tahu. Tak tahu buat. Jadi maknanya biar jalan sekali mesin dengan sabun lalu. Cuma kali pertama tak akan jadi suci. Itu je. Tak payah masuk air dulu, tak payah pusing dulu, tak payah. Jalan sekali dengan sabun je. Ni ada pula kata bubuh las pewangi selepas bilah 2-3 kali. Ni ada pula sebut kata selalu letak pewangi ngelah dia kata. Ni orang negeri luar kita tekan bubuh pewangi dulu. Ke mana kita ni? Dalam ni kata bubuh las pewangi selepas bilah 2-3 kali. Lepas pusing 2-3 kali tu bubuh pewangi. Tak tahu? Tak kena dah ni orang Terengganu kita ni. Orang semua kata gitu belaka. Saflan pewangi last kali lepas bilah dia kata bubuh. Semua 2-3 orang ni kata last kali. 5-6 orang dia dah ni. Bubuh pewangi kemudian dia kata. Ni ngelas sekali ustaz pewangi. Kalau dah orang sejik kita ni. 10 orang dia dah ni. 10 orang dia dah ni. Biasanya mesin auto ustaz, sebelum habis mesin berhenti, pewangi akan terus secara automatik. Kemudian bilah pula sendiri. Tak tahulah warna ni. Pewangi macam mana ni. Saya bubuh sekali pewangi dengan sabun. Ada 2 peseng. 2 cara. Tak, 2 cara tau. Ada bubuh pewangi sekali dengan sabun, ada bubuh pewangi ngelas sekali. Tak ada apa tu. Cuma jangan tanya pula dah bubuh pewangi ngelas sekali tu. Ni tadi tu. Keputihan tu najis. Ni ada orang tanya bab keputihan. Ada orang tanya bab keputihan. Ada komen sini. Ada komen keputihan tu najis. Kena basuh luar dulu. Kemudian masuk sekali baru. Boleh. Ni nak tambah hajar lah ni. Tak ada apa-apanya. Ni sekarang orang tanya. Hak keputihan. Ni tu kan jawab ni lah. Keputihan tu najis. Kena basuh luar dulu. Kena masuk sekali baru. Boleh. Basuh luar dulu apa? Dengan mesin basuh boleh walaupun tu. Keputihan kayak kencing ke boleh belakangnya. Cuma saya sebutnya, biasa kita basuh luar dulu. Tapi tak syarat basuh luar dulu, pun mesin basuh pun tak apa. Ni tak faham lagi ni. Dia tak faham, dia tolong jawab hak orang. Dia tak faham. Dia tolong jawab hak orang. Orang ni tanya, kalau ada keputihan pada seluar dalam, basuh terus dengan baju-baju boleh ke tak? Dia kata keputihan tu najis. Ni orang jawab ni. Oh tolong jadi ustazah kali ni. Ustazah ni, ustazah. Bukan. Tolong jadi ustazah. Keputihan tu najis. Kena basuh luar dulu. Kena barulah. Masukkan sekali baru boleh. Ni pening lagi lah ni. Keputihan basuh luar dulu macam mana? Tadi saya sebut. Cadar, selimut. Dengan kencing-kencing. Bubuh dan mesin basuh. Lepas tu berjalan mesin basuh. Tak usah duk basuh-basuh kat luar. Masuk sabun, masuk apa. Kali pertama tak suci. Kali kedua, 3 suci. Bawa keputihan. Samalah juga. Bawa mesin basuh lah.
Cuma orang kita ni cermat, dia basuh kat luar. Nak buat gitu tak apa, tapi tak wajib buat gitu. Ni masih lagi berfahaman. Kalau najis, mesin basuh tak jadi suci. Ni hak nak tolong jawab ni. Nak tolong jawab ni kalau betul tak apa. Kalau ditanya balik dapat pertanyaan ni, masalah keputihan kat seluar, masuk tu sekali pakaian capur ke? Boleh tak ada apa-apa? Dia jawab keputihan tu najis. Kena basuh luar dulu. Kemudian barulah. Tak payah. Tak payah basuh luar dulu. Boleh masa basuh tu je. Ini masa lagi berfahaman. Kalau najis, mesin basuh tidak boleh menyucikan. Dah tak? 2 minggu dah ni. Minggu lepas sekitar, minggu ni sekitar. Masih lagi orang tak faham ni. Dia tak faham berarti nak terus jawab pula. Jadi pening pula orang kat gini. Ni ada ni. Langkah pertama dia kata hilangkan air najis lebih dahulu. Sebelum masuk dalam bekas mesin basuh. Air najis memang tak kena buang dulu kalau ada. Datangkan jiruh cucuk air betul tanpa sabun wangi bahan lain pada pakaian. Kalau nak buat gitu tak payah ayat-ayat. Makna air najis memang tak ada. Kalau keputihan pun kering dah. Kalau air kencing pun kering dah. Buh mesin basuh. Kalau yang pertama tu air sabun lalu dah. Tak ada masalah. Air sabun lalu dah. Semua saya sebutnya air sabun tu tidak boleh menyucikan najis. Air sabun hanya kali yang pertama. Kali kedua ketiga bukan air sabun dah. Kali kedua ketiga bukan air sabun dah. Kali kedua ketiga air ada buih lagi. Tapi bukan panggil sabun. Air mutlak dah tunya. Tak payah kata nak menyucikan najis terlebih dahulu. Yang pastinya air kena buang. Tapi kalau air tak buang, contoh tadi. Selimut, cadar, masa lagi basah air kencing. Dia tak perah-perah air kencing. Dia pakai bubuh dalam mesin basuh. Tak ada apa-apa. Tetapi air yang pertama sah najis. Sebab ada air najis, ada jirim najis. Air pertama dengan sabun tu, akhirnya dia akan keluar habis. Air kali kedua, ketiga yang akan menyucikan najis. Tak ada apa-apa. Air najis tak buang pun tak apa. Tak nak. Kali pertama jangan bersabung. Tak payah bersabung pun tak apa. Cuma saya sebut, biasa orang kita, dia basuh najis kot luar. Biasa buat gitu, tak wajib buat gitu. Minggu ni pun tak selesai ni buka FB lagi berat FB ni minggu lepas dia ikut kedok tak tahulah. Ni tengok semula lah. Aku mana gitu. Tu kadang-kadang malah buka FB. Dia janganlah kalau kita tak faham molek, jangan tolong jawab. Jadi berlainan pula, jadi pening pula. Akhirnya saya kena tengok pula, kena padang pula. Awak pandai-pandai. Awak pandai-pandai. Tak apa nak faham, nak tolong jawab, nak hurah kat orang pula. Pening pula jadinya orang. Ustaz ajar lain. Ustazah dalam ni komen kot lain. Bukan ustazah. Bukan ustazah ni. Nak jadi ustazah ke mana. Faham molek dulu. Oh, ni banyak lagi ni. Tapi kalau putihan banyak dan sudah kering, kadang-kadang payah nak tanggal dengan pusingan mesin basuh. Kedengarannya kok kalau dah siap mesin basuh pun mungkin ada yang tertanggal atas mesin basuh kok. Dia memang keputihan ni kalau mesin basuh dah hilang ke dia punya tu dia? Keputihan dengan mesin basuh 3-4 kali pusing banyak kali. Lepas tu air 3-4 kali bertukar, tak hilang ke? Kalau keputihan yang banyak sangat kalau banyak sangat siapa berdaki 2-3 inci di seluar tu basuh dulu kot luar lah. Waktu gahar kot luar dulu lah. Kalau benda tu terlampau banyak, kalau mesin basuh tidak boleh menghilangkan dia punya jiring dia tu, waktu takkan dia suci. Ada ni 2-3 kali mesin basuh takkan dia suci. Kalau keputihan yang lekat di seluar dalam tu,
Dia punya jiring dia tu, Allah, tak hilang. Sebab apa? Sici duici dah lekat di seluar dalam. Tu kena basuh, kena buh kat luar lah tu. Ni kalau hak hanya ada sifat-sifat tu boleh lah masuk mesin basuh. Tak apalah. Ni minggu ni pun pada hak ni je kitanya. Kena tutup dah ni hak FB ni. Nak habis bateri, tak ada bateri. Dah orang majlis senyap. Kita ambil hak dalam ni. Hak dalam ni ada bagai-bagai. Ada ni saya sebut tadi, orang kita biasa buat najis dia basuh dulu. Berarti dia tidak membasuh najis dengan mesin basuh. Dia hanya membasuh pakaian kotor. Tak ada isu lah tu. Tak ada isu. Macam mana pula kalau dia tidak basuh luar najis? Dengan najis-najis, dengan air kencing, dengan keputihan najis, dia bubuh dalam mesin basuh. Sekalipun ada lagi jirim air kencing, sekalipun, tapi dengan air yang pertama, air itu najis. Sebab air kencing belum kering, dia masukkan dalam mesin basuh. Kemudian dia buh sabun pula awal-awal. Buh sabun awal-awal. Jangan payah, buh sabun awal-awal. Tapi air sabun tu tidak akan boleh menyucikan najis. Okey, sekarang ni air pertama keluar. Okey, selesai. Najis tak lagi tu? Najis. Tapi sifat najis pun tak ada dah. Sebab pusing acak kali dah tu. Sifat najis pun tak ada dah, apa semua tak ada. Tapi pakaian masih lagi najis. Dia punya bekas mesin basuh tu masih lagi najis. Sebab tadi air najis. Air yang kali kedua itulah yang akan menyucikan najis. Tapi kalau ibu sabun terlampau banyak, air kali kedua tu memang sabun lagi lah. Sabun betul-betul air kali kedua tu. Air pertama tu sabun dibubuh seplastik orang kali. Tak kira lah macam mana pun. Air kali kedua tu Allah lah. Banyak lagi sabun. Kali kedua tu tak boleh menyucikan najis sebab air sabun. Air kali ketiga tu lah yang akan menyucikan najis. Air yang masih lagi berbuih sabun tapi bubuh sedikit, bukan air sabun. Dia panggil air mutlak. Suci lagi menyucikan. Ada gitu. Kalau betul-betul masukkan najis dalam mesin basuh, tak ada apa-apa. Adapun kalau najis tu basuh kat luar dulu, air kencing basuh dengan air pahit, keputihan basuh air pahit, berarti dia langsung tidak membasuh najis dengan mesin basuh. Dia hanya membasuh kotoran busuk sahaja. Tak ada isu lah tu. Tapi pergi pada macam mana kalau betul-betul najis? Memada dengan mesin basuh. Jadi suci. Gitu. Gimana? Jadi kemarin minggu lepas suti kita, minggu ni suti kita baca bab najis mughallazah, anjing babi. Ulang minggu lepas juga. Tak habis-habis. Minggu depan nanti saya balik tengok balik FB tu pula. Ada lagi hak perlu saya perjelaskan pula. Masuk pula minggu depan. Berapa minggu mesin basuh dah banyak. Dah memang saya akui ramai orang mengajar, dia kata mesin basuh tidak boleh menyucikan pakaian najis. Minta maaf lah. Saya pernah belajar seumpama tu. Tapi saya belajar kemudian dengan membawa benda kerandang suci. Apa? Kita faham maksud kitab. Nak comel lagi ambil kitab Fathul Mu'in. Macam mana najis, basuh najis dalam mulut. Macam mana basuh najis dalam bekas. Cukup dah tu. Cukup dah tu. Basuh najis dalam mulut, macam juga basuh dengan mesin basuh. Basuh najis dalam bekas pusing-pusing air sama dengan basuh mesin basuh. Suci, janji air datang. Jadi hak kita naik mula tu baca semulalah minggu depan. Wallahu alam. Sebelum tu hak masjid Kristen minta maaf lah. Masih belum boleh mulai lagi. Tak tahulah bila nak selesai hak masjid Kristen. Hak kuliah malam ni lah. 6 minggu ni masuk minggu yang ke-7 dah. Tergendala masjid Kristen kerana tak sesah lagi. Dia punya bocor apa semua. Masjid mahal. Jadi nak beki dia pun mahal juga barangkali. Cara nak buat pun wallahualam lah. Jadi hak masjid Kristen tak berjalan lagi lah. Tak mula lagi. Kemudian untuk makluman
hak kutipan derma lah. Hari Jumaat baru ni, Tuan Guru Baba daripada foto ni datang ke Terengganu. Saya serah duit Masjid Syekh Daud. 20,850. Bunyi banyak lah. Sebab seorang hamba Allah 10,000. Seorang hamba Allah di masjid yang burung kita ni 13 bulan 11 diwisai 5,000. 13 bulan 11 lah. Saya pergi sebelum tu. Saya pergi 12 bulan 11 atau duit. 3 bulan 11 baru dia beri saya. Jadi lambat sikit lah. Sebab dia beri tu selepas saya hantar dah. 13 bulan 11 di masjid yang burung dia beri 5,000. Kemudian dalam akaun 4,000. 19,000 dah. Semua sekali 20,850. Serah pada Tuan Guru Baba datang Jumaat baru ni Masjid Syekh Daud. Kemudian sumbangan melalui FB untuk Masjid Bandar. Saya ada masuk dalam FB saya tu derma Masjid Bandar. Masjid Bandar tu dengan Masjid Syekh Daud tu dalam berapa kilometer dekat je. Sumbangan FB-nya dalam 5,000 lebih. 5,000 lebih untuk Masjid Bandar. Masjid Bandar tu sumbangan melalui FB lah. Tu ada dalam FB saya dia tu untuk Masjid Bandar tu. Jadi Masjid Syekh Daud 20,850. Seorang hamba Allah 10,000. Seorang 5,000. Gitulah. Jadi boleh banyak tu. Alhamdulillah lah. Mana pembinaan tu masih lagi berjalan lancar lah. Sebab dia nak usahakan kalau sempat Ramadan ni nak pakai. Bukan siap. Nak pakai. Nak terawih, nak buat kuliah. Lepas pakai tu kok sambil-sambil. Gitulah. Orang belah sana gitulah. Dia nak pakai ni tak nanti siap. Dah. Boleh pakai, dia pakai. Lepas tu sambil-sambil. Tapi faham-faham lah. Kalau pakai awal-awal, dok siap lagi, sambil-sambil, lambat sikit siap. Tu katalah. Tu kata kan. Dok siap, jangan duduk. Kalau duduk, lambat siap, dia kata. Kau tu kata gitu. Dok di belah sana memang gitu. Dia boleh pakai, dia pakai. Kemudian barulah dia, perlahan-perlahan disiapkan. Jadi, dicadang kalau sempat lah. Untuk Ramadan ni. Kalau sempat. Dia kendala banyak. Sebab apa? Hujan. Hujan tak boleh buat kerja. Tapi sekarang wallahualam dah takut dia belah atas tu siap dah takut dia buat kerja wallahualam lah. Semua tu berjalan macam biasalah Masjid Syekh Daud, Masjid Bandar, kemudian pondok Baba Hambali itu ada dalam FB belaka tu kalau orang yang ikut FB nak buat sumbangan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علم الأكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رقى الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.